punca makanan banyak sodium. Sodium terdapat dalam makanan apa? Masin. Orang kata darah tinggi, jangan makan garam. Bukan jangan makan garam, jangan makan masin. Ikan kering masin tak? Masin. Boleh makan tak? Tak boleh. Terubuk masin garam tak? Tak boleh makan. Benda yang masin tak boleh makan sebab dia ada sodium. Sodium itulah penyumbat arteri kita jadi sempit dan darah tak boleh beredar dengan baik. Okey. Tengok jam, saya nak baca banyak tapi tulis sikit, nak baca banyak. Saya terus kepada dia punya apa kita perlu ambil untuk blood pressure. Okey. Yang pertama, kalau orang darah tinggi, yang pertama tanya dia darah tinggi dia lama mana dah. Penting sangat sebab kita nak tentukan dos. Dos sekarang ni mainkan peranan penting dalam RMP, dos gila-gila punya dos. Kan? Tengok yang nak menambahkan vitamin kan? Dos tinggi kan? Sebab kita dah belajar tentang risiko banyak sikit tu kita dah tahu. Kalau dulu siapa berani ambil vitamin yang macam tu? Saya 15 tahun yang lalu kami pernah buat. Dia panggil apa? Tak makan nasi tu, ditong. Untuk buang batu karang dalam badan. Apa kita buat? Berhenti nasi, berhenti gula, berhenti minyak, ambil kalsium sehari 25 biji. Kalsium yang lama. Masa tu dia ustaz, kalsium yang lama sehari 25 biji, makan segala tumbuh-tumbuhan segar saja. Bila pergi ke jamban, buang, memang ada batu dalam tu. Bukan seorang dua lah, siapa yang masuk program tu semua ada batu. Macam mana tahu? Saya tak mau cerita, nampak gigi ingat kan? Tapi kami kena buat macam tu. Khusus yang tu. Kami masuk kursus natural. Kena buat. Buang air besar tu dalam bakui. Allah. Raga lah kan. Jaring. Jadi, keluar-keluar, tinggal batu dalam jaring tu. Tapi. Saya tak mau buat menapi. Nampak menapi ayam lagi. Nak ayam tak boleh. Agak. Pandai-pandai. Yang pertama, ambil kalsium. Kalsium. Kalau tebuk darah tinggi, banyak orang nampak vitamin C dulu. Bukan. Kalsium. Dia tak ada duit. Vitamin C, protein, apa semua macam nak ambil yang mana? Ambil semua tak boleh. Nanti tak ada duit. Siapa dapat macam vitamin C tu? Salah. Bagi kalsium dulu. Siapa kata? Doktor pakar kata kat saya. Bukan saya kata. Doktor pakar suruh bagi macam tu. Sebab magnesium yang ada dalam kalsium tu, magnesium tu yang kita nak pakai, dia membantu kembang kecut jantung sampai jadi normal. Jantung kita, dia kembang dan mengecut tak normal sebab magnesium tak ada sebagai booster dia, sebagai supporter dia. Magnesium itu kita kena ambil dulu. Kalsium lah. Kalsium pun kita perlu. Pasal apa perlu kalsium untuk darah tinggi? Darah tinggi dia berkaitan dengan pengepaman darah. Dalam darah kita ada kalsium tak? Berapa banyak? 1%. Konten darah kita, setitik darah kita 1% adalah kalsium. Tak ada kalsium 1%. Orang perempuan contohnya, main period setiap bulan kan, darah perlu ganti yang baru dalam badan. Dia nak ganti darah baru, kena cipta darah baru, dia ambil semua khasiat dalam badan, last kali dia tunggu kalsium. Kalau kita tak minum susu, tak ambil kalsium luar, otak akan perintahkan badan ambil kalsium dalam tulang dia, buat darah. Bulan depan main period lagi, ambil kalsium dalam tulang dia, buat darah. Buat darah, duk curi kalsium dalam tulang. Lama-lama tulang jadi apa? Jadi rongga. Kepa tulang tu dalam hitam, tak ada apa, kosong. Mana biar putih sup tulang orang makan kan. Sedut, perut, sedap kan. Saya tak nak makan, saya tak tahu. Dia panggil apa? Sum-sum lah kan. Hak putih tu habis buat darah. Lepas tu, bila main tua, bongkok awal pada lelaki. Orang perempuan cepat bongkok betul tak? Sebab habis sum-sum tulang tu dicuri untuk buat darah. Sebab tu kena kalsium banyak orang perempuan. Weh, makan kalsium bagi lebih. Kalau tak mau lelaki cari lain, lagi bongkok nak buat apa? Kalsium kena cukup untuk kawal konten darah itu supaya darah itu cukup
dia punya konten dia. Cukup isikan dengan dia. Okay? Magnesium untuk pengempaman jantung. Yang kedua baru kita pergi ke biosi. Vitamin C. Untuk apa vitamin C? Untuk melembutkan arteri kita. Salur darah kita itu keras. Salah satu sebab jantung dia pam darah tak boleh pi sebab arteri kita tak aktif. Sepatutnya dia mengecil, mengembang. Itu arteri kita. Ada masa dia kena mengembang, ada masa dia kena mengecil. Tapi oleh kerana dia sudah keras, dia duduk statik macam tu aja. Kembang tak, kecut tak. Itu bermasalah. Jadi kita perlukan vitamin C untuk bagi dia fleksibel balik. Ni saraf, salur darah, bukan saraf, salur darah kita. Kita bagi dia fleksibel balik. Kalau kita ambil vitamin C, dia boleh fleksibel balik. Lama-lama jantung pam darah tu akan pergi ikut saluran dia dengan bantuan kembang kecut salur darah tu sama. Baru darah boleh pergi ke tempat yang sepatutnya. Itu tujuan vitamin C. Lepas tu, vitamin C baik untuk turunkan emosi. Orang dapat darah tinggi tak semestinya melalui garam saja. Melalui emosi pun boleh dapat. Betul tak? Selalu marah-marah. Pompang. Dah hari-hari dengar dia beledang saja bulan depan. Darah tinggi. Aku tak masin. Aku tak makan. Tapi aku darah tinggi. Hang kaki marah. Bila kuat marah, emosi selalu ganggu sistem saraf badan. Dia akan dapat juga tekanan. Sebab tu dipanggil juga nama dengan hypertension. Orang yang tension berlebih-lebih. Orang yang selalu marah-marah ni, yang tak boleh elak, dia kena ambil satu jenis vitamin, itu vitamin B. Sebab tu kita namakan dia sebagai, Mak Saleh bagi nama happy vitamin. Untuk orang bergembira. Dan kena banyak tidur. Bila kita tidur dalam keadaan yang positif, jangan fikir masalah. Satu cecair daripada kepala, daripada otak kita akan keluar. Cecair itu nama dia endorfin. Cecair endorfin adalah satu cecair yang sampai hari ni saintis tak jumpa lagi cara nak tiru cecair itu. Dia tahu cecair itu bagus untuk sistem badan, tapi saintis tak boleh tiru cecair endorfin. Sama dengan susu awal ibu sekarang ni. Sampai hari ni anda pernah dengar saintis boleh tiru susu ibu? Tak boleh. Tetap susu yang terbaik tak jumpa. Sama dengan cecair endorfin yang keluar, dia dirembes oleh otak kita apabila kita kawal emosi. Sebab itu juga jadi salah satu sumber kepada pencegahan penyakit darah tinggi. Kemudian kita tengok omega. Omega kawal level darah supaya darah kita, dia punya BP dia duduk statik, elok, tak berubah-ubah sangat. Omega. Tapi kena tengok juga sekarang banyak kita sebut orang yang ambil warfarin, ubat cair darah kan, tak boleh ambil omega. Betul tak? Betul kan macam tu? Tak. Orang ambil warfarin boleh ambil omega tak? Boleh? Tak, sah. Boleh, sah. Tak, kan? Kita confuse kan? Dia ambil ubat cair darah ni, tapi dalam masa yang sama dia ada darah tinggi. Dia nak berubat dengan suplemen. Kita nak bagi dah omega ke dia? Bagi. Kawal dos. Dan dia kena selalu pergi check dia punya tahap darah dia. Jangan lebih daripada 4. Pergi check dia punya tahap kecairan darah dia. Kalau dia boleh beli alat tu lagi bagus. Dia makanlah banyak mana pun omega. Setiap hari boleh check. 2 hari sekali, 3 hari sekali boleh check. Kalau hospital seminggu, 2 minggu akan check ke awal ini. Dia akan check tahap kecairan darah. Kalau tahap kecairan darah tu masih normal, maknanya dia boleh ambil omega. Jangan ambil buta-buta macam tu tanpa pergi check. Memang tak boleh lah. Sebab dia dah ambil ubat cairan darah. Bahaya balik. Kena check. Sebab tu komunikasi ataupun kombinasi antara vitamin kita dan juga pihak hospital, kita kena ambil juga. Ambil part juga, ambil peranan yang baik kerjasama. Jangan kita duk rasa kita yang bagi hospital semua tadi pekai punya orang. Ingat, kita hebat ramai sangat kan. Okey, tu cara saya rawat mak ayah saya pun macam tu. Sampai hari ni dua-dua orang sepatutnya buat operation lama lah, 3 tahun yang lalu. Tapi saya ni jenis kaki duduk aju dengan doktor. Kita tak marah, saya tanya lah sampai doktor cemui. Dia ni kerja tanya ya, dia ni siapa tanya-tanya. Tanya pun nak marah doktor ni. Dia macam tu. Ambil fiber, dia untuk serap lebihan garam ataupun sodium
dalam makanan, kita makan apa pun dia akan serap masuk fiber. Fiber ni macam bandar raya lah. Segala tanpa syarat semua dia buang sekali lagi. Mau nak makan apa makan. Kawal jugalah kan. Makan, lagi dia buang. Baik. Kemudian kita ambil double X. Double X. Syarat nak ambil double X. Ayak mesti cukup. Kalau tak cukup ayak, anda ambil double X, mesti sakit kepala orang darah tinggi ni. Kena cukup ayak. Sebab kena ambil double X. Dalam tu ada satu phytonutrient. Nama dia, siapa tahu dia untuk darah tinggi. Resveratrol. Resveratrol adalah satu phytonutrient yang cukup baik untuk jantung dan darah tinggi. Sambil itu ambil makanan luar, anggur hitam. Baik untuk pesakit jantung. Anggur hitam, buah-buahan yang warna hitam ni, dia banyak resveratrol. Dia memang baik untuk organ jantung dan untuk darah tinggi. Kemudian kita tengok ada galik. Galik kita kawal sepekatan darah. Baik. Galik kita ni specialnya, ramai juga saya dengar dulu tak berani ambil galik. Kalau ambil warfarin dia tak mau ambil galik. Kalau dia sakit kepala darah tinggi dia tak mau ambil galik. Galik ni kita punya, galik ni bawang putih kita ni, siapa tak dalam dunia ni ada berapa jenis bawang putih? Hitam putih yang kita pernah tengok kan. Lain daripada tu siapa pernah tengok lain daripada hitam putih? Dalam dunia kita ada 400 jenis bawang putih. Siapa sebut? Dr. Karembok sebut. Bukan saya sebut. Boleh baca buku. Lah tak jual lah buku tu. Kami dulu ada buku Karembok. 400 jenis bawang putih dalam dunia. Dr. Karembok round dunia dia check 400 bawang putih ni yang mana yang paling terbaik. Dia pilih 6 yang terbaik. Dia buat galik kita. 6 yang terbaik itu pun masih lagi keras dan kuat. Dia punya endosaimi dia bagus untuk medical, tapi dia cukup kuat dengan salur darah. Memang bahaya untuk salur darah 6 jenis bawang putih ni. Tapi Dr. Karembok buat kajian, dia masukkan likorat akak tebu gajah. Anda pernah dengar akak tebu gajah? Pergi di kedai sinseng kan, minta akak tebu gajah, dia bagi sorak-sorak tu, tak digigit-gigit, berangin satu mulut. Sebab itu makan galik berangin. Hak berangin tu bukan galik, akak tebu gajah, licorice tu. Dia berangin. Dia untuk balancekan galik tu supaya tak merosakkan usus anda, tak merosakkan salur darah. Galik tu kalau makan berlebih memang tak bagus kalau tanpa licorice. Tapi kita oleh kerana kita ada licorice, anda boleh ambil. Tapi kena ingat juga dia tetap herba. Dia bukan vitamin. Anda kena pandai beza. Vitamin boleh ambil hari-hari dan selalu boleh ambil banyak. Tapi herba kena berhati-hati. Ada masa anda perlu ambil, ada masa anda kena kurangkan dos. Tak boleh ambil terlalu tinggi. Dan bila ambil omega, tadi kita ambil omega, wajib siapa-siapa yang bagi kepada klien ataupun customer dia omega, mesti bagi bersama lecithin. Mesti. Kalau anda tengok sendiri dalam omega punya konten tu, dia ada sebut dia juga ada vitamin E. Untuk apa vitamin E dengan omega ni? Pengangkut, transporter. Omega dia tak akan pergi banyak tempat dalam salur darah kita tanpa ada vitamin E. Kena ada vitamin E, baru dia boleh jalan laju. Sebab tu ambil masukkan juga vitamin E dalam omega, supaya omega tu boleh bertindak dengan baik. Dan last sekali, of course lah, kita ambil CoQ10 untuk darah tinggi. Sebab darah tinggi dia berkaitan dengan jantung. Kita kena jaga kesihatan jantung tu yang sebenarnya. Salur darah yang keras itu satu sahaja punca dia. Yang kita nak kena lembutkan dia balik. Isu dia salur darah. Yang kedua isu dia jantung lah. Jantung tu tak mampu dah nak pump lama-lama, dia akan makin lemah, dapat penyakit lemah jantung. Orang yang dapat lemah jantung ni kebiasaannya, yang saya ada tengok, mesti injap dia akan bocor lepas pada tu. Dah lemah jantung main lama sangat, lama-lama injap dia pun akan bocor. Bila injap bocor, susahlah kerja yang tak boleh kita nak rawat. Kan? Kalau jantung lemah boleh gila rawat, tapi injap bocor susah. Dia memerlukan kepada operation. Baik. 9.45, masa saya dah habis.